Hai, Assalamualaikum dan pagi. Okay, so di video kali ini saya nak share dengan anda, confirm sales anda akan naik 3 kali ganda bila buat 3 strategi ini. Okay, so jom kita bermula. Okay, untuk yang perkara pertama sekali, macam mana nak naikkan sales adalah mestilah tambah jumlah pelanggan. So, ini adalah proses yang biasa kita lakukan hampir setiap hari untuk mana-mana bisnes daripada offline sampai ke offline. Okey, so kat sini saya nak berikan anda perbezaan antara pembeli dengan pelanggan. Okey, pembeli ni dia adalah orang yang beli sekali, betul tak Syenggo? So dia akan beli juga dengan pesaing kita. Dia ada memang jenis orang macam ni. Okey, pelanggan adalah orang yang selalu membeli dengan kita. Ada repeat order. Okey, so kat sini anda perlu bezakanlah apa itu pelanggan dan apa itu pembeli. Okey. So di sini saya berikan anda satu metafor di mana satu contoh study case di mana macam mana nak tambah jumlah pelanggan. Okey, contoh jika anda ada satu produk harga dia RM30. So satu pembeli dia beli satu unit yang bernilai RM30. Okey. So kalau dah 30 hari maksudnya kalau darab dengan RM30 adalah RM900 sales anda bersama dengan 30 pembeli. So macam nak naikkan sales kalau sales anda sebelum ni ada RM900. So kita tambah pembeli setiap hari. Okey. So sekarang sehari kita target mesti ada 3 pembeli. 3 pembeli dia akan jadi RM90 sehari sales. Dan kalau 30 hari darab dengan RM90 sales, kita akan dapat 2,700 sales kita. Dan kita ada 60 pembeli. So, logik dia bila sales banyak, insyaAllah untung dia pun banyak. Dia sebenarnya tentang sales banyak, untung banyak ni dia banyak situasi. Tapi kita ambil pengiraan yang mudah. Okey. So kat sini saya berikan anda juga beberapa idea macam mana nak tambahkan sales anda melalui beberapa cara. Yang pertama sekali adalah tambah ataupun maximise distribution channel atau kita buat integrated marketing. Okey. So benda ni dia kembali balik pada asas dalam bisnes ataupun asas dalam pemasaran iaitu sales funnel. Macam kita susun sales funnel kita daripada strangers sampailah dia jadi kepada pembeli produk ataupun servis kita. Okey, so yang pertama sekali adalah kita kena tambah ataupun maximize distribution channel. Contoh, kalau you dah biasa buat FB ads, so why not pula you fokus betul guna FB. Kita belajar pula guna macam nak guna FB Marketplace, macam nak guna FB Group, macam nak guna FB Live dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita gunakan satu platform tu kita tak maximiskan dia. So why not kita maximiskan kegunaan untuk satu platform. Tu yang cara yang pertama. Yang kedua, selain kita ada satu channel distribution, kita tambah lagi. Contoh, you adakan juga channel YouTube, blog, website dan sebagainya. So kalau kita kat sini sebenarnya dalam marketing kita ada dua perkara, iaitu dia ada paid cost marketing, ada zero cost marketing. Ada modal, ada budget, dipersilakan buat paid cost marketing, tapi buat tanpa ilmu dia jadi perjudian. So kalau kita buat dengan ilmu dia akan jadi pelaburan. So pastikan bila nak buat paid cost marketing kita ada cukup ilmunya. Sebab apa? Kalau tidak nanti jadi peleburan. Okey, dia tak ada return balik bajet yang kita dah keluarkan. Bagi yang belum ada bajet, tak ada ilmu, buat zero cost marketing. Tapi kita buat zero cost marketing bukan nak buat selama-lamanya. Kita akan buat sampai satu tahap kita dah kumpul bajet, kita dah strong, kita dah cukup ilmu, kita start invest slow untuk paid cost marketing. Okay. So, dalam kita nak buat paid cost marketing, zero cost marketing, dia ada dua platform. Sama ada online stream ataupun offline stream. Kalau offline, cara konvensional. Kalau paid cost marketing, kita ada masuk TV, masuk radio, masuk surat khabar, buat billboard dan sebagainya. Kalau macam online, kita banyak lah. Kita macam contoh kita selalu buat poster-poster di media sosial macam Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. And then pastikan juga kita tambahkan distribution channel kita ada YouTube, blog dan website. Sebenarnya ni adalah aset-aset digital untuk bisnes kita bila kita ada. So kalau macam offline pula, kita boleh cuba tu flyers, business card, carbo, team sales, team promoter atau kita boleh buat COD. So sebenarnya apa yang saya terangkan kat sini adalah kalau kita dah cuba buat online dia tak jalan, switch cepat ke offline.
Kalau offline tak jalan, switch cepat ke online. So ini maksud integrated marketing. Di samping kita ada online yang bergerak, kita pun ada offline yang bergerak. So kita kena pastikan kita cuba semua distribution channel. Sebab apa? Setiap satu distribution channel ni dia ada kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Contoh, kalau sebelum ni kita dah buat posting kat FB, kat Twitter, kat Instagram, tak jalan. Kita cuba pula cara yang lain. Sebab apa? Bila kita sebagai entrepreneur, kita kena kreatif. Sebab mostly sebenarnya isu usahawan kita dia malas. Dia malas nak belajar, malas nak membaca. Dia senang je. Kalau tak ada duit nak pergi seminar, nak beli e-book dan sebagainya, pergi belajar dekat sumber-sumber yang percuma macam Google, macam YouTube, macam anda belajar ni sekarang. So sebenarnya you kena jadi, bila dalam pasal sales funnel ni, you kena kreatif, you kena faham apa yang you kena buat, dan you kena fokus pada distribution channel yang betul-betul make money. Tak guna juga kalau you buat distribution tu terlalu banyak sampai kan you tak fokus. Tapi lastly tak ada sale. Okay. Jadi sebenarnya kita wajib kita wajib pakar satu perkara, tahu semua benda. Bukan cuba jadi pakar untuk semua perkara. Okay. So untuk bahagian kat sini, kalau mana yang anda perlu buat, anda tambah lagi distribution channel. Okay. Okey, salah satunya juga untuk you naikkan sale adalah you buat content marketing. Content marketing ni terlalu banyak. You boleh buat demo produk atau demo servis anda. Contoh kalau anda adalah pengusaha spa, tukang urut, bekam. Kita boleh buat demo. Okey, macam cara bekam yang betul, cara urut kepala yang betul, cara facial muka yang betul. Let's say kalau you adalah jual tudung. Macam biasa kalau tudung kita akan main tutorial tudung dan sebagainya. Nampak? So sebenarnya content marketing adalah salah satu cara macam nak menimbulkan minat, trust orang untuk membeli dengan cepat. Okay. Lepas tu recruit agent. Okay, kalau kita tengok pada case ni lah kan. Recruit agent. Okay. So kalau you tahu you tak mampu untuk buat seorang-seorang nak close sehari 3 orang pembeli untuk dapatkan 2,700 sales, you rekrut lah agent, you rekrut lah tip close sales ataupun tip promoter dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita tahu kapasiti kita sampai situ je, kita kena buat sesuatu untuk duplicate ataupun delegate kita punya expertise tu. Contoh macam limit saya boleh buat seorang kalau close sales kan dalam produk tudung borong 50,000 je. Kalau lebih 50,000 tak boleh. Kita perlukan team sales, saya perlukan agent untuk support sales. Contoh. Okay, so bila nak rekrut agent ni, of course ada banyak kerja. Rekrut tu satu perkara, kita nak share ilmu tu satu perkara, kita nak dia ada 3 sebenarnya, rekrut, retain, retrain. So ni 3 proses dalam kita buat sistem agent dalam bisnes kita. Tak kisah sama dalam bentuk produk ataupun servis. Okay, so dan juga macam mana cara nak tambahkan sale adalah kita bagi satu offer yang best dekat pembeli ataupun dekat pelanggan kita ataupun dekat prospek kita. Contoh kita nak bagi free gift. Bila kita nak bagi free gift, ada setengah orang bila dia bagi free gift, dia tak letakkan satu time frame dekat kempen dia. Sebab manusia ni dia ada satu sifat, iaitu sifat dia adalah suka menangguh-nangguh. So bila you tak letak satu tempo, tak dia letak security, so dia akan tak apalah, nantilah. So itulah sifat manusia. So contoh you jual produk tudung. Okay, akak kalau beli tudung ni, akak akan percuma satu inner snow cap, satu baby brooch, satu frosted bag. Tapi offer ni kita hanya bagi pada 3 orang yang pertama ni buat payment hari ini sebelum pukul 3 petang. Sekarang dah pukul 1 dah kak. So akan nak buat payment pukul berapa? Sekarang ke kejap lagi? Nampak tak? So pastikan bila kita nak bagi satu offer dekat pembeli kita ni, pasti ada agency security dan guarantee. Contoh terhad pada kuantiti sekian-sekian. Ataupun terhad pada waktu sekian-sekian. So biasa dalam mana-mana campaign kita akan main pada kuantiti dan juga pada timing lah biasanya. Okay, lagi satu apa yang you boleh buat untuk tambahkan sales anda, tambah jumlah pelanggan adalah buat promotion marketing. Bagi sesuatu yang percuma untuk dapatkan database. Konsep ni lah kita bagi percuma tapi dia bukan percuma. So bila kita bagi sesuatu yang percuma pada prospek kita ni, dia punya sistem better dia adalah dia kena bagi database dia. Okay, database yang biasa kita akan collect, yang paling penting adalah nama, nombor telefon dengan email. So kenapa nama? Sebab of course lah kan, bila kita tahu nama lebih mudah untuk kita engage dengan dia. Sebab manusia dia akan react pada iklan, pada satu perkara yang ada kena mengena dengan dia. Bila contoh you hantar email,
Assalamualaikum Khairul. Dengan Assalamualaikum. So, kalau saya buka email, kalau itu header dia, Assalamualaikum, saya tak tekan lah. Saya jawab Waalaikumsalam je lah. Tapi dia cakap, Assalamualaikum Cik Khairul. Buka email ni. So, bila tengok, dia sebut nama aku. Waalaikumsalam. Okay, aku buka lah. Nampak tak? So, sebab tu, dalam campaign blasting, sangat penting kita kena ada nama prospek ataupun pembeli kita ke, agent ke, whatever lah. Okay? Yang kedua, email. So, bila kita ada email, mudahlah kita boleh buat, kita boleh subscribe autorespond email dan kita boleh engage dengan kita punya database dengan autoresponder. Atau bila kita ada nombor telefon, kita boleh blast menggunakan WhatsApp Blaster, ataupun kita boleh pakai SMS, ataupun kita boleh pakai database yang dia ada ni, kita buat look like audience untuk retargeting. Nampak tak? So bila kita ada database, sangat banyak benda kita boleh buat. Dan juga lagi satu tip daripada cikgu saya, iaitu minta tarikh lahir sekali. Sebab bila kita tarikh lahir, kalau kita perasan brand-brand besar, dia akan wish birthday kita on the same time. On birthday, dia akan bagi satu special offer. So benda ni dia akan buatkan pembeli kita, prospek kita ni rasa dihargai. Dari situ dia akan repeat order, dia akan recommend dekat kawan dia. Nampak tak? Nampak benda ni simple tapi dia sangat powerful. Macam saya pun saya dah start collect tarikh lahir agent saya, tarikh lahir customer saya. Sebab apa? Saya tahu betapa powerfulnya kalau bila kita minta tarikh lahir. Okay? Okay, so berkenaan dengan promotion marketing ni. So, apa benda kita nak bagi benda yang percuma? Kalau dari segi digital, you boleh bagi e-book percuma. Semudah dengan e-book percuma. Video percuma. Checklist. Apa lagi kita ada? Apa-apa benda yang percuma, even kupon pun sekarang kita boleh buat dalam bentuk digital sebenarnya. Nampak tak? Okey, itu yang pertama dalam bentuk digital. Yang kedua dalam bentuk physical. Apa yang boleh buat? Kalau you produk, ambil sedikit kos yang logik daripada margin anda untuk berikan benda tu percuma kepada prospek kita ataupun pembeli kita. Contoh, macam masa zaman dulu, saya join satu produk kuat. Di mana apa dia buat? Memang produk kuat biasanya mahal. Biasanya dalam satu botol tu dia ada beberapa biji je. Tapi apa yang kita buat adalah, sebab bila kita bagi orang cuba produk atau servis kita, untuk menimbulkan trust, untuk menimbulkan minat, untuk bagi tahu yang produk kita ni berkesan, bila dia say okey, so dia akan repeat order ataupun dia akan order kat kita. Ataupun dia akan recommend lagi sekali. So, dalam case tadi macam masa saya join produk kuat ni dulu, produk ni memang mahal. Dalam tu saya sebab biji je ada. So, apa kita buat? Berapa biji yang ada tu, kita akan bagi si suami ni guna dulu. And then bila dia okay, trusting dengan diri dia, so dia akan beli lagi untuk sebotol, 2 botol, 3 botol. Yang tu bergantung pada macam mana pitching kita lah. Kalau pitching kita power, okay bang, daripada abang dah rasa satu, abang beli 3 botol. Nampak tak? Kos daripada sebiji tu, dia akan jadi untung yang triple ataupun double bila you pandai pitching untuk upsell pada kuantiti yang lebih besar dan lebih banyak. So untuk promotion marketing ni, bagi macam free sample. Kalau produk fizikal, bagi sesuatu benda yang percuma. Contoh, kalau you adalah tukar urut ataupun spa, why not? Sebab orang tak percaya sebab tu orang tak berurutan dengan you kan kat spa. Why not kita bagi apa? Percuma facial. Okay, bila dah masuk ke, dah duduk, dah bagi muka, kita urut muka 15 minit. Kita cadang dia. You nak tak kita buat bertungku, kita buat reflexology. So, kat depan tu, biasanya kita akan bagi dia yang percuma. And then, bila dah sampai, dia dah rasa, kita boleh upsell. Biasanya, bila kita bagi benda yang percuma, daripada 10 orang, insyaAllah, 4 ke 5 tu, kita boleh close dia. Sebab apa? Dia dah rasa, dia dah suka dengan produk tu. Sebab inilah kekuatan bila kita buat promotion marketing. Promotion marketing ni, kita nak main satu benda yang long term. Sebab kita nak dapat database. Once kita dapat database, macam-macam benda kita boleh buat. Okay? So, promotion marketing is the best way macam mana you nak tambah jumlah pelanggan. Okay. Lagi satu adalah recommendation ataupun referral. Okay. Ataupun endorsement. Cara ni, ini adalah salah satu rahsia macam mana ejen takaful atau ejen insurans hidup sebenarnya. Biasanya, bila dia dah serve, dia dah buat servis yang bagus dekat seorang klien ni, klien tu suka, senang berurusan, dia akan minta, Cik Puan ada tak 3 orang yang boleh recommend kat kami untuk kita share tentang kelebihan produk kita ni. Hibah takaful, medical card dan sebagainya. Nampak tak? So, bila orang rasa macam dia percaya, dia okey, dia suka dengan produk dan servis, so dia akan bagi. So, salah satu cara untuk you dapatkan recommendation atau referral ni adalah wajib you kena perbaiki kualiti mutu produk dan servis. Biasa orang akan endorse satu brand ataupun kepada seseorang yang lain bila dia rasa dia fully satisfaction. So kalau
you tanya pada orang yang tak puas hati lah. So dia akan bagi tahu yang produk ni tak bagus lah. Nampak tak? So sebab tu penting untuk minta referral. Sebab ni adalah salah satu cara yang paling powerful untuk kita tambahkan pelanggan kita. Sebab apa? Orang lebih percaya, contoh kalau saya, contoh anda tengok kat iklan, satu iklan ni, dia cakap burger dia sedap. Tapi bila saya cakap burger tu sedap, mana you akan lebih percaya? Iklan ke saya? Of course you akan percaya kat saya. Sebab apa? You kenal saya. So, kat sini, apa yang saya cakap, you akan lebih percaya berbanding pada iklan. Sebab iklan boleh menipu. Iklan, dia dibayar untuk bercakap. Nampak tak? So, bila seseorang yang kita kenal endorse kita atau recommend kita satu produk atau servis, kita akan lebih percaya. Sebab apa? Sebab kita recommend. Nampak tak? Sebab tu kalau perasan untuk recommendation atau endorsement ni adalah, perasan tak? Bila kita masuk dekat macam laman e-commerce macam Shopee especially, kita akan tengok apa dulu? Recommendation. Macam mana dia punya ranking? Macam mana, apa komen dia? Bila kita tengok recommend dia bagus, ranking dia bagus, baru kita nak beli. Sebab apa? Recommendation. Nampak tak? So, benda ni adalah benda yang sangat powerful. So, mulai sekarang, that's why you kena penting untuk minta prospek ataupun pembeli endorse you. Sebab apa? Dia dah beli. So, benda ni tak berjaya pada orang yang belum beli. Sebab apa? Dia tak rasa lagi. Okay? Okay, cara yang kedua adalah untuk naikkan sale adalah naikkan jumlah pembelian pelanggan. So, which is benda ni sebenarnya tak ramai yang betul-betul buat. Okay, so kat sini saya tunjukkan untuk next step dia. Okay, so kat sini saya berikan anda satu case study lagi. Okay, so macam case study, kalau kita tengok balik, okay, sekejap saya scroll. Okay, so untuk you dapatkan 2,700 sales, you kena ada 60 pembeli. So, nak dapatkan setiap hari pembeli tu bukan senang, betul tak? Biasa kalau kita nak close orang tu, katakan, tak kisah you buat paid cost marketing ke free cost marketing ya. Katakanlah ada 10 leads yang masuk. Nak close orang tu bukan senang, betul tak? Kadang-kadang bukan dia nak beli terus pada hari tu. Kadang dia nak survey, nak tanya suami, dia nak tanya arwah nenek dia dan sebagainya. So kat sini, nak close orang sehari bukan senang sebenarnya. Sebab apa? Dia perlukan numbers yang tinggi. Tapi dalam kes yang kedua ni adalah, kita nak naikkan jumlah pembelian dia. Kita tengok kat sini. Okay. So, dalam kes tadi, seorang pembeli, dia beli satu unit barang yang bernilai RM30. Tapi sekarang, kita nak cipta satu offer ataupun satu perkara yang menyebabkan prospek ataupun pembeli ataupun pelanggan kita ni, dia membeli pada kualiti yang lebih banyak. Nampak Satu pembeli dalam kes tadi ni 30. Jadi RM90 sales dia. Okay. Kalau 30 hari dia berjaya buat satu hari, seorang tu dia boleh spend sampai 3 unit. Kat sini sale dia adalah 2,700. Nampak? Kat sini dia masih lagi pembeli yang kuantiti yang sama, tetapi seorang dia spend macam tambahan 2 orang. So kat sini sebenarnya dia lebih berbaloi. Sebab apa? Kos tu dapat customer baru lebih mahal. So daripada you asyik cari customer yang baru je, why not you buat tambah lagi satu strategi macam nak buat customer yang existing ni ataupun yang akan datang ni, dia spend kat kita lebih banyak. Tengok macam ni, effort dia yang sama sebenarnya, betul tak? Untuk sebulan 30 pembeli, tapi dia punya SOP dia berbeza sikit. So cara ni lebih berbaloi. Sebenarnya bila kita nak bisnes kita grow, kita kena ada jumlah pembelian pelanggan yang tinggi. Bila dia beli sekali ni, dia beli yang banyak. Sebab kalau kita just mengharapkan sale yang baru setiap hari daripada pelanggan yang baru, dia buat access kita dia tak nak sustain. Dia ada hari dia naik, ada hari dia turun. So kalau kita nak bisa kita sustain ataupun graph dia tu naik. So kat sini kita ambil case study McDonald. Okay, contohlah kan, siapa yang ada anak ataupun kita sendiri kan, pada asal mulanya kita cuma nak beli burger je. Tapi bila kita tengok burger tu kan, sedap pula french fries dia ni. Bapak kau sedap kan. Anak kau sekat rumah tu lapar lah. Nampak? Dia buat kita spend lebih banyak on psychology bila dia kita tengok menu dia je. So dari sini juga kita kena practice macam mana McDonald buat. Dia buat kita spend lebih banyak secara psikologinya. Malah kalau perasan, kalau siapa yang biasa kat drive thru, dia akan tanya, nak tambah ni, nak tambah tu. Even kalau dekat counter dia, encik nak tambah ni sekali, encik. Nampak? Di mana dia dah train staff dia untuk upsell dekat
situ. So kita kena ada skill yang sama pada staff kita, pada ejen kita dan pada diri kita sendiri. Supaya prospek ataupun pelanggan ataupun pembeli ni dia membeli lebih banyak. Okay, so macam mana nak buat orang ni beli banyak, pembeli ni? Okay, yang pertama, you packagekan produk ataupun combokan produk. Jadikan dia bulk order. Contoh, kalau you dah tahu, kalau dia beli satu unit, untung you sikit, buatlah satu package. So, dia beli 3. So, dia beli 3. So, dia beli 5, 10. Contoh, kalau macam, tak kisah dia buat produk apa. Contoh, kalau you jual, you jual tudung. Jangan jual tudung je. Jual lah anak tudung sekali. Jual lah baby brooch. Jual lah sekali dengan kotak tudung. Buatkan dia premium. Buatkan orang rasa berbaloi bayar package tu. So, yang ni satu skill yang dahsyat kot lah untuk you belajar. Sebab apa? Nak packagekan produk ni, dia ada seni dia. Untuk setiap produk dan juga servis. Contoh, kalau macam spa. Kalau macam spa kan. Okay, contoh. You boleh buat satu package di mana dapat urutan badan dan juga dapat bekam sekali dengan harga yang lebih baik daripada biasanya. Kalau produk single-single dia akan mahal. Contoh, nak urut 2 jam 200, bekam satu badan biasanya dia dekat 2 ke 300 dah 500. Tapi kalau abang hari ni abang bayar je 400, abang akan dapat bekam satu set, bekam satu badan, tambah urutan sekali kita bagi 400, sama jimat 100. So abang nak booking session ni bila? Kejap lagi je sekarang. Nampak tak? So kat sini kita bug dengan produk kita. Supaya apa? Kita boleh dapatkan the maximum margin kat situ. Kalau macam case study service, of course lah dia punya margin dia tu dahsyat. Untung ni dahsyat sebab apa? Dia service. Kalau produk dia banyak sikit on costing. Okay, upsell tingkatan kuantiti. Contoh, kalau orang tu nak beli selai tapi kita seeding dia untuk beli banyak lagi. Contoh, dia nak beli tudung selai. Tudung ni 10. Kak, akak nak beli satu je kak. Akak mesti nak ada tudung pergi majlis kahwin, pergi apa? Nak pergi tempat kerja, nak pergi majlis buka puasa dan sebagainya. Bila akak beli satu, berarti akak beli 3. So akak nak berapa sekarang? Nak 3 ke nak 6? Nampak tak? So kita kena sini orang untuk beli lebih. Biasanya benda ni pengalaman saya buat sales. Biasanya daripada 10 orang kita pitching ni, biasanya 2 ke 3 orang dia akan ambil offer tu. Sebab tu kita kena biasa train staff kita, ejen kita, diri kita sendiri untuk dia ada pitching besar. Jangan pitching kecil-kecil je. Sebab kalau pitching kecil-kecil, rugilah. Ada orang dia akan tak apalah, saya proceed yang ni je. Okey juga kan. Okey lah, saya tambah. So sangat penting you betulkan pitching you supaya orang membeli dalam kuantiti yang banyak. Okey. So, cross-sell. Okay, cross-sell ni seeding produk, servis yang melengkapkan keperluan ataupun kehendak. Contoh, kalau you jual satu produk, jangan jual satu je. Cuba cross-sellkan produk tu. Contoh, kalau kalau you jual produk kosmetik. Okay, kak, yang ni lipstick saya. Lipstick ni harga dia RM10. Kak belilah bedak saya. Bedak ni RM20. Kak belilah ni sekali. Nampak? Kita cross-sellkan dengan produk lain. Contoh, kalau you tukang urut ataupun milik spa, jangan jual servis urut je. Jual lah sekali produk-produk kesihatan untuk bagi orang sihat. Mungkin you boleh jual produk kuat. Nampak? Kita cross sell dengan produk lain dengan servis kita. Asalkan benda tu melengkapkan keperluan ataupun kehendak orang. Janganlah pula you buat servis urut, dia pergi cuba jual aquarium turtle. Memang dia tak belilah. Nampak tak? So bila dia nak cross sell produk, pasal produk tu dia melengkapkan keperluan dan kehendak pelanggan. Contoh, macam saya buat bisnes tudung. Bisnes pemborong tudung. So, instead kita bagi jual tudung je, why not kita consult dia sekali macam nak buat marketing untuk bisnes tudung. Why not kita consult dia macam nak buka syarikat. Nampak? Saya cross-sellkan dengan servis consultation dalam tudung borong. Sebab kebanyakan saya tahu dalam market, kalau pemborong-pemborong lain, dia tahu dia ambil dia duit customer tu, lepas tu macam mana kau nak jual, lantak kau. Tapi kita train dia macam mana untuk buat bina tudung jenama dia sendiri. On the same time, dia dapat tudung, kita pun ajar dia macam cara nak buat, nak habiskan stok tudung tu cepat. So nampak, ni salah satu cara macam mana saya nak pastikan orang tu beli lagi dengan saya. So ini salah satu cara untuk cross sell produk. Okay, downsell. Okay, kalau kadang-kadang bila kita dah cuba jual pada kuantiti yang banyak, jual package, tapi dia cakap
Tak apa lah, saya tak ada duit, saya cukup-cukup nak beli benda ni. Tak apa, downsell je, jual je. As long dia berbeli. Sebab kadang-kadang kesilapan dalam salesperson ni adalah dia cuba jual terlalu banyak sampai customer tu hilang steam nak beli barang tu. So pastikan bila dia cuba upsell, kalau orang tu macam tak bagi hint dia nak beli kan, terus dia ambil duit dia apa yang based on apa yang dia nak. So kalau tak boleh upsell, tak boleh cross sell, tak boleh, dia tak ambil package, downsell kan. Kekal kau apa yang dia nak. Okey, cepat ambil lah package ni ataupun ambil lah beli benda ni. Sebab apa? Dalam proses kita nak upsell ni, pastikan always secure your first payment. So benda ni saya belajar dari cikgu saya. Sebab apa? Bagi dia, contoh bila dia dah bayar RM10 benda ni, kalau kita upsell benda yang 20-30, dia nak tak? InsyaAllah boleh. Sebab apa? Kita dah secure dulu untuk first payment. Tapi kalau kita tak secure dulu first payment, kita cuba upsell yang banyak-banyak, risau nanti lagi lama dia fikir, lagi hilang steam dia nak bayar. So dalam skill close sales ni, ini penting lah untuk you belajar betul-betul macam mana nak buat orang dengar cakap you, bayar apa yang based on apa yang you dah suruh. Okey, lagi satu dia adalah cara dia untuk macam nak tambahkan pembelian pelanggan ataupun pembeli kita ni adalah dengan backup sales. Okey, so backup sales ni biasanya sangat sesuai you offer pada orang yang dah pernah beli produk you. Jangan bagi pada orang yang baru beli. Sebab apa? Contoh, saya baru beli je produk kesihatan dengan you. Tiba-tiba you dah bagi voucher diskaun. Agak saya nak beli tak? Tak. Sebab apa? Saya cuba baru nak rasa produk ni. Kalau saya rasa, saya akan DP order lagi. Kalau tak, bye. Saya harap saya tak jumpa awak lagi. Nampak tak? Sebab tu strategi backup sale ni sesuai pada orang yang dah regular dengan kita. Orang dah betul-betul percaya, dah yakin dengan produk dan servis kita. Contoh kalau saya dah biasa berurutan dengan seorang lagi ni, tiba-tiba dia bagi diskaun. Kalau nak urut ni ada diskaun. Agak saya nak tak? Saya suka tak diskaun tu? Of course saya suka. Sebab apa? Sebab saya dah biasa guna produk dan servis ni, tiba-tiba dia bagi diskaun. Okey. Oh, macam ni aku nak beli lagi banyak. Sebab apa kau bagi diskaun? Nampak tak? Sebab tu backup sale ni, dia strategi nak bagi voucher, bagi kupon, bagi pada existing database yang dah betul-betul trust dengan produk kita. Okey, lagi satu macam nak naikkan pembelian pelanggan adalah buat lucky draw. Contoh, lagi banyak dia beli, lagi besar chances dia untuk dapatkan hadiah yang kita nak bagi. Contoh, mungkin iPhone 12, mungkin kereta. Depends pada you punya bajet lah, nampak? So, lucky draw ada satu strategi untuk buat orang spend lebih banyak. Okey, strategi yang ketiga adalah pastikan pelanggan repeat order. Kadang-kadang, kalau perasan, ada dalam database kita, dia beli pada kuantiti yang banyak tapi dia tak repeatable. Itulah kali pertama yang terakhir dia beli banyak. So apa kita nak sekarang adalah setiap hari ada orang yang baru membeli dengan kita. Yang kedua, dia sentiasa membeli pada kuantiti yang banyak. Yang ketiga, kita nak dia sentiasa repeat order setiap bulan, mungkin setiap hari, mungkin setiap tahun. Tengok pada nature business tu sendirilah. So sekarang kita nak pelanggan repeat order. Okay, so kat sini kita bagi satu perumpamaan. Okay, dan kes tadi satu pembeli dia beli 3 unit, katakanlah RM90 sales dia. So sekarang kalau 30 hari ada 30 orang yang beli, dah ada 2,700 sales. Kalau kita dapat bagi diorang ni repeat setiap bulan produk kita yang seunit ni, nilai dia adalah dah jadi 32,400. Nampak tak? Kalau kita tengok kat sini kan, betapa ruginya kita bila seorang customer tu tak repeat order dengan kita. Dah lah, kalau contoh kita buat ads kan, dah lah kos nak dapatkan dia tu mahal. Kos ad dah mahal. Sekali dia beli sekali je. So kat sini kan, sebab tu kat sini, salah satu statement saya tadi adalah, kos nak dapat seorang pelanggan ni sangat mahal. Sebab tu bila kita dah dapat seorang pelanggan ni, pastikan dia beli banyak, pastikan ada repeat order. So macam case tadi ni kan, kalau you just kekalkan SOP tu kan, sehari seorang pembeli, setahun you dah ada sale RM32,400. So dengan cara yang betul, you akan lebih mudah untuk dapat 1 juta yang pertama untuk sales. So point saya kat sini adalah pastikan setiap pembeli kita tu dia jadi pelanggan. Sebab ingat apa berbeza pembeli dengan pelanggan? Pembeli orang yang touch and go, dia beli sekali je, lepas tu dah tak beli dah. So kita nak jadikan dia pelanggan yang repeat order dengan kita. Sebab pelanggan yang repeat order, pelanggan yang membeli pada kuantiti yang banyak, pelanggan-pelanggan inilah yang akan menjumpai sales yang boleh hidupkan atau bergrowkan bisnes kita. Kalau kita setiap hari mencari customer yang baru, kita lama-lama kita akan penat.
Tapi kalau kita fokuskan pada pelanggan yang dah pernah cuba produk kita, kita suruh dia spend lagi besar, kita suruh dia repeat order, kerja tu lebih mudah. Sebab apa? Dia dah rasa produk kita, dia dah rasa service kita. So it's much more easier. Okay, saya suka ambil case study untuk McDonald. Bayangkan saya rasa kan tak semua orang lah makan sekali McDonald sekali dalam setahun. Biasanya dalam setahun saya tak tahu berapa kali yang beli McDonald ni. Kadang-kadang ada yang mungkin berhari-hari makan McDonald. Nampak tak? Macam mana McDonald betapa genius marketer ni, dia buat orang sentiasa teringat McDonald bila nak beli. Contoh, kalau kes McDonald ni, dia tak pernah cuba jual aquarium ke ataupun dia cuba jual jubah ke atau face mask walau macam dekat ada ekonomi dunia sekalipun. Dia masih lagi jual burger, dia masih lagi jual french fries, dia masih lagi jual ice coke. So apa dia buat adalah setiap minggu kalau perasan McDonald dia ada kempen-kempen dia. Contoh kalau macam Chinese New Year biasa dia akan buat prosperity nama dia. Kalau ada macam Diva Bali ke ataupun dia ada menu-menu baru, dia akan memperkenalkan dia. Kalau kita kat sini, dia tak tukar produk. Tapi dia akan tunjukkan produk yang baru ataupun dia tukar presentation untuk produk dia. So, benda ni yang kita kena buat. Sebab kalau kita nak bagi pelanggan kita repeat order, takkanlah kita nak bagi dia mencuba produk lain. Contoh macam saya sendiri kan. Salah satu bisnes saya adalah pemborong tudung. Saya masih jual tudung setiap bulan, setiap tahun. Tapi saya cuba tukar kempen ni. Okey, contoh minggu ni minggu 50 helai, minggu depan minggu 1 helai, minggu depan lagi kita rekrut agent. Nampak? Kita masih lagi menjual benda yang sama tetapi kita fokuskan setiap kempen tu berbeza. Sebab tu penting untuk marketing kalender bisnes anda, dia kena ada daily sales, dia kena ada weekly sales, dia kena ada monthly sales, dia kena ada yearly sales. Dan juga kalau lagi power, quarterly punya sales. Benda ni yang kita kena belajar pada company-company besar. Contoh macam McDonald. Dia ada season-season dia. Dia jual benda yang sama tapi campaign yang berbeza, presentation yang berbeza. So, benda ni yang kita kena buat kat bisnes kita. Supaya apa? Bisnes kita boleh sustain. Okay, so apakah strategi untuk memastikan pelanggan kita repeat order? Okay, yang pertama sekali adalah semudah dengan follow up je sebenarnya. Sebab kadang-kadang kan, kita ni masa sebelum dia beli, kita akan WhatsApp dia, Cik Pan bila nak beli? Saya tak ada duit ni, saya tak ada sale. Tapi bila dah beli, kita tinggalkan macam tu. Sebenarnya sangat rugi. So, bila ada orang beli, dia kena follow up dia. Follow up, barang dah sampai ke? Apa feedback? Okey ke tak? Kalau okey, boleh saya nak minta referral. Kalau tak okey, bagi tahu, saya boleh nak improvekan lagi saya punya produk, saya punya servis. So, penting untuk follow up. Bila sebab biasa orang akan follow up sebelum dia nak convert list tu. Tapi bila list tu dah convert, dia biar dia order je. Kalau kena order lah lagi. So kat sini sebenarnya kan, semudah follow up dia akan repeat order dengan kita. Contoh kan, kita boleh buat setiap Jumaat, kita follow up dia, kita blast WhatsApp. Selamat Jumaat, semoga Cik Puan kaya dan berjaya. Pun boleh. Mungkin kita bagi gambarnya quotes yang bagus ataupun hadisnya bagus dan sebagainya, amalan-amalan, petua murah rezeki dan sebagainya. Banyak dekat YouTube, banyak je dekat Google Image. Ambil je tu. Okay. So yang pertama sekali adalah follow up. Follow up ni banyak, tak semestinya bila kau nak beli produk aku kan dengan WhatsApp macam tu. Mungkin kita boleh bagi dia quotes, mungkin kita bagi dia testimoni, mungkin kita boleh bagi dia konten-konten yang bagus. Cara yang kedua adalah membership. Okay, membership ni adalah cara macam mana kita nak orang sentiasa repeat order dengan kita. Contoh, masa saya ada bisnes car wash dulu. Ni adalah benda yang favorite strategi bisnes car wash. Kalau perasan, biasa mana-mana car wash, dia akan bagi kita satu kad. Kalau basuh dengan dia 5 kali, dapat sekian. Kalau 10 kali beli, 10 kali basuh kereta dengan dia, dapat sekian. So, benda ni, kita kena adapt dengan bisnes kita. Sebab apa? Kita nak orang repeat order dengan kita. Itu biasa. Biasanya dalam 10 orang yang ada membership ni kan, biasanya akan betul-betul jadi raving fan kita. Dia akan taksub mungkin 3 ke 4 orang. Tapi benda tu bagus. Okay. So membership adalah salah satu strategi untuk buatkan orang loyal dengan kita. So membership ni biasa dia akan offer discount. So dia more eksklusif lah daripada non-membership. Ataupun okay, dapat point dan sebagainya. So ni benda yang boleh buat. Tak kisah dia buat bisnes apa. Dia buat bisnes produk kosmetik, produk kesihatan dan sebagainya. Tapi benda ni dia lebih valid pada owner sebenarnya, pada founder. Kalau macam ejen-ejen dia tak boleh buat. Sebab apa? Setiap
produk dia ada rules dia sendiri. So benda ni dia valid pada owner business. Sebab apa? You yang control business tu. Okay, cara yang ketiga adalah content marketing. Okay, kadang-kadang dia sebenarnya ada kena-mena dengan follow up. Macam mana kita nak buat orang repeat order yang kita adalah kita sentiasa share maklumat-maklumat yang berguna untuk dia, tips yang berguna. Contoh macam saya pemborong tudung, kita B2B kan. So, apa saya selalu buat adalah dekat ejen-ejen saya, kita bagi konten yang bagus. Macam mana nak jual. Sebab ramai orang, dia bagi tahu apa pasal produk, tapi dia tak bagi tahu macam nak jual produk tu. Sebab saya tak akan datang kalau benda tu tak terjual. Setuju? So, sekarang apa yang you kena buat adalah, share konten-konten yang bagus dekat tribe you, dekat agent, dekat pembeli, dekat pelanggan. Okey, contoh, kalau you jual produk kosmetik, okey, you boleh buat konten dalam bentuk video atau ebook dan sebagainya, gambar. Okey, contoh, apa produk kosmetik yang tak ada babi? Contoh, apa produk-produk yang bagus? Ataupun kalau you jual tudung, mungkin share video tutorial ataupun bagi video kenapa wajib wanita Muslim menutup aurat dan sebagainya. Nampak? So, content marketing adalah salah satu cara macam nak buat pembeli kita, pelanggan kita ni dia ingat apa yang kita jual. Kadang-kadang kita follow up, kita share content marketing ni bukan sekadar dapat jualan, supaya dia ingat brand kita, supaya dia ingat kita untuk kalau dia nak beli produk ni mesti dengan ni. Itu salah satu strategi positioning lah. Okay. So, itu adalah antara 3 strategi macam mana untuk maintainkan sales you ataupun nak naikkan sales you. So, sekarang saya sebenarnya ada satu panduan saya nak recommend kat anda. Wow, video ni pun dah jadi 36 minit. So, kat sini, di mana saya nak recommend anda tentang satu panduan terbaru daripada Sifu saya, iaitu Simple Funnel daripada Tuan Zian. Di mana di dalam ni, you akan belajar macam nak create sales funnel yang membuatkan orang membeli dengan you. Macam mana nak buat lead magnet, macam nak buat lead generation dan sebagainya lah. So, kalau you nak belajar macam nak buat simple funnel yang buatkan bisnes you boleh sustain, bisnes you boleh naik lagi, especially ketika video ni dibuat adalah musim PKPB ataupun musim COVID ni, yang banyak bisnes tengah sengsara nak naikkan sale dia. So, I think you should try this panduan lah. Sebab panduan ni dia ajar kita satu benda yang reality, bukannya yang fantasi. Sebab ada setengah panduan dia hype sangat. Tapi kalau macam Simple Funnel ni, ini pendapat saya sebab saya dah dapatkan produk ni. Tuan Zian dia walk the talk. Dia tunjukkan kita macam mana nak buat Simple Funnel untuk bisnes. Dia bergantung lah pada industri apa. Tetapi Simple Funnel dia sesuai untuk digunakan untuk semua bisnes. Tapi macam saya cakap tadi, you as a owner, you as a business person, you kena flexible, you kena kreatif. Okay. So untuk dapatkan link access, rujuk di description YouTube. Kat mana description tu? Tekan kat bawah ni lah. Nanti kat situ juga saya sediakan beberapa artikel yang you boleh baca tentang tips-tips marketing dan sebagainya. Okay, so pastikan anda subscribe channel YouTube saya, tekan button loceng, turn on all notification supaya bila saya upload video yang terbaru, you akan dapat notification. Okay, yang kedua, like video ni. Dan ketiga, jika ada apa-apa soalan, perlukan nasihat, just komen je di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab yang terbaik. And then share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada sharing saya. Sebab saya faham ketika video ni dibuat adalah musim PKPB, di mana ramai orang hilang kerja, ada orang baru nak start business, ada orang memang dah lost macam nak buat business tu supaya boleh hidup balik. So bila you share video ni, bila ada orang yang betul tengok video ni, dia akan hargai. Sebab ilmu-ilmu yang saya share ni sebenarnya kan, dia adalah apa yang ada dekat ibu-ibu mahal yang you beli, seminar dan sebagainya. Tapi benda ni saya share kat you supaya you boleh apply kat bisnes you. Sebab saya faham tak semua orang mampu nak beli ibu mahal dan sebagainya. So bagi anda yang ada kelebihan, boleh belajar Simple Funnel. Of course Simple Funnel panduan ni berbayar lah. Tapi untuk dapatkan ilmu percuma, boleh subscribe channel YouTube saya supaya you dapat lebih banyak info lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya doakan anda yang menonton video ni sampai habis kaya dan berjaya, dipermudahkan urusan rezeki. Semoga sales anda naik dengan kencang bila amalkan semua ilmu yang ada di dalam ni. Terima kasih. Ada soalan? Tanya di komen. Assalamualaikum.